Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'uth rahmatan lil alamin. Arsalahu Allahu bashiran wa nadhira bayna yaday as-sa'ah fa adda al-amanah wa ballagha ar-risalah wa nasaha al-ummah wa jahada fillahi haqqa jihadihi wa tarakana 'ala al-mahajjati al-bayda laylaha kanahariha la yazighu 'anha illa halik. Allahumma salli wa sallim wa barik 'ala habibina wa syafi'ina وزخرنا وقدوتنا وأسوتنا محمد الرحمة المهدى والنعمة المسدى وعلى آله وصحبه ومن تبعه ونصره ووله. أما بعد. Yang dihormati Tuan Imam Pengerusi Surah Ad-Diniyah Tuan Haji Zul Wahijan dan Jawatan Kuasa Mudir Tahfiz Ad-Diniyah Ustaz Faizal, para asatizah muslimin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, pertamanya kita ucap syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ini Allah Subhanahu wa taala mengizinkan untuk kita menyambung pembacaan hadis Bidayah wa Nihayah Al-Fitan wal Malahim daripada Imam Ibn Katsir rahimahullah. Baik, kita sambung kepada hadis yang seterusnya, iaitu satu hadis yang sahih daripada Bukhari dan Muslim dalam menyatakan salah satu daripada tanda-tanda hampirnya kiamat. Mengikut Syekh Ali Jumaah, mantan mufti Mesir, disebut bahawa menjelang abad ke-20, abad 20 yang kita sedang lalui ini, tanda kiamat yang pertengahan kecil, pertengahan besar. Tanda kiamat yang pertengahan dah selesai dah, mengikut Syekh Ali Jumaah. Yang tinggal kita tunggu sekarang ni adalah tanda-tanda kiamat yang besar sahaja, kerana yang kecil dan yang sederhana hampir semua telah selesai. Baik, hari ini kita akan tengok salah satu daripada tanda-tanda dekatnya kiamat, peristiwa-peristiwa yang berlaku yang akan menyebabkan dekatnya kiamat. Hadis yang sahih riwayat Bukhari dan Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna min ashratis sa'ah an yarfa'al 'ilm wa yakthura al-jahl wa yakthura az-zina wa yakthura syurbul khamr ويقل الرجال ويكثر النساء حتى يكون ل50 امرأة القيم الواحد." Sesungguhnya di antara syarat-syarat terjadinya kiamat ialah jika ilmu telah dicabut, kebodohan bermaharaja lela, penzinaan tersebar luas, khamar yakni arak diminum, kaum lelaki hilang yakni berkurangan, tinggal kaum wanita sahaja sehingga 50 wanita menjadi tanggungan seorang lelaki. Baik, Nabi SAW sebut tentang beberapa peristiwa, tanda-tanda yang dekatnya kiamat, yang mana pada zaman dahulu benda ni tidak berlaku. Dia berlaku menjadi bermaharaja lela, menjadi satu perkara yang biasa bila menjelangnya kiamat, iaitu peristiwa-peristiwa yang disebutkan ni. Dan bila kita dengar ni pun, ia adalah satu perkara yang kita biasa dengar dalam masyarakat kita. Jadi boleh kita katakan hampir setiap hari kita mendengar kes-kes yang kita sebutkan ni menjadi, kecuali satu saja lagi, iaitu 50 wanita menjadi tanggungan seorang lelaki. Maksudnya nisbah seorang lelaki itu adalah 50 orang perempuan. Yang ni sahaja belum jadi lagi. Baik, yang pertamanya adalah ilmu telah dicabut. Antara syarat-syarat terjadinya kiamat ialah jika ilmu telah dicabut. Kita pernah baca sebelum ni, iaitulah ilmu ini dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala dengan dimatikan para ulama. Ulama seorang demi seorang pergi meninggalkan kita, dan mereka pergi meninggalkan ilmu-ilmu yang bersama dengan mereka sekali. Maka yang tinggal sahaja pada waktu ini adalah orang-orang yang jahil. Dan orang-orang yang tinggal pada waktu ini adalah orang-orang yang tidak minat untuk menuntut ilmu dan tidak hormat ilmu. Maka pada waktu itu kebodohan akan bermaharaja lela. Yang tinggal hanyalah orang-orang yang tak cerdik saja. Antara orang yang cerdik dan orang-orang tak cerdik, mana lagi banyak? Mestilah orang tak cerdik paling banyak. Kita nak tahu kita ni ramai orang yang bijak atau tak bijak. Cara mudah adalah kita tengok bila
orang buat survey ataupun temu bual di tengah jalan. Kadang-kadang bila timbul Maulid Rasul, orang wartawan ke apa pergi jumpa orang ramai dekat bus stand ke KL Central ke apa, jumpa orang tanya, Rasulullah SAW lahir berapa bila tarikh lahir dia? Ni macam-macam jawapan keluar lagi. Rasulullah SAW meninggal umur berapa? Jawab macam-macam. Ataupun kita tak payah kata cerita yang berat-berat. Kadang-kadang bila tanya rukun negara, boleh sebut rukun negara apa? Kadang-kadang tak boleh sebut rukun negara. Tengok muka Melayu, hidung kemik, memang lahir Malaysia ni confirm muka orang Myanmar. Tapi tak boleh juga sebut rukun negara. Kadang-kadang benda yang kecil-kecil kita pelik bila temu buat, tak tahu benda-benda begini rupanya. Maka dari sini kita boleh nampak nilai ilmu yang ada dalam masyarakat. Masyarakat kita ni nampak macam bijak tapi tak bijak rupanya. Bila kita temu buat soal sedikit baru tahu orang ni boleh dia ni berapa banyak benda yang ada dalam kepala dia. Sebab itulah ada kata-kata yang menyebut kalau seorang tu diam, kita tak boleh tahu dia ni bodoh ke tidak. Kalau dia diam, ni diam dia adalah perisai orang bodoh. Dia duduk diam, dia perhati, kita tengok macam pandai. Kadang tapi tak tahu dia pandai ke tak. Tapi bila dia mula buka mulut, kita tahu dia ni tak cerdik rupanya. Ni bila orang mula berkata-kata, kita akan nampak betapa jahilnya masyarakat tersebut. Dan kita pada hari ni di Malaysia, bila berlaku suatu isu, kita akan tengok masyarakat ataupun bahasa kita hari ni netizen. Semua orang akan komen suatu isu tu seolah-olah macam dia tahu daripada A to Z apa isu tu berlaku. Kalau tuan-tuan tengok posting-posting di Facebook, biasa tuan-tuan baca berita ke tuan-tuan baca komen? Kita kadang-kadang lagi seronok baca komen kat bawah tu, nak tengok apa orang cakap. Kenapa? Kerana dari situ kita boleh nampak, masyarakat kita ni begini rupanya jenis orang dia. Jenis suka suatu benda tu bila orang tumpu, dia pun begitu juga, dia pun sama juga pergi situ. Bila orang pusing, dia pun pusing sama juga ke situ. Inilah masyarakat kita. Tinggalnya masyarakat-masyarakat yang akhir zaman Nabi sebut bahawa yang tinggal nanti adalah orang-orang yang ramai jahil. Kenapa? Kerana tidak menggunakan ataupun tidak menjadikan ilmu sebagai budaya. Kita ni Malaysia membaca bukan budaya orang kita. Dan kajian dibuat bahawa orang kita baca setahun lebih kurang 3 muka surat saja. Average. Kita tak kata semua, average. Setahun kita baca 3 muka surat saja orang kita. Banding dengan masyarakat belah barat, belah Eropah, mereka membaca tu budaya mereka. Walaupun mereka bukan membaca sumber-sumber ilmiah. Kadang-kadang bila kita tengok naik train, mereka baca fiction, mereka baca apa-apa sahaja bacaan, tapi dia jadikan bacaan tu satu budaya. Biasa kita nampak Mak Saleh ni, dia naik train ke, dia naik bas ke, tangan dia mesti ada buku. Ni suatu kebiasaan bagi mereka. Kita kalau naik train pegang buku, pelik orang kata. Pegang buku? Apa buku ni? Dia pelik. Kenapa pegang buku? Kerana dia bukan jadi budaya kita pegang buku sambil berjalan. Kerana kita tidak menjadikan ilmu sebagai budaya. Masyarakat yang membaca ni dia adalah masyarakat ilmu. Sebab itulah tuan-tuan tengok, kita nak tengok ginilah tuan-tuan. Ilmu ke tidak masyarakat tu, tuan-tuan tengok filem contoh mudah. Antara filem di negara dekat-dekat kita tak sebut kita lagi kan, ada orang best saya pula lagi. Negara-negara kita dengan negara-negara Eropah tuan-tuan, dengan negara belah barat, walaupun mereka cerita merepek, mereka cerita pasal alien lah, cerita pasal apa, tapi mereka ni benda yang mereka sebut tu ada benda dalam ilmu sains. Memang benda tu ada fakta dia, ada teori dia, ada benda-benda yang mereka kaji berdasarkan ilmu. Kita buat benda merepek je. Tak apa kita duk drama. Drama kita cerita pasal suami kahwin orang lain, mak mentua suruh suami tu kahwin orang lain, duk cerita pusing-pusing gitu je lah. Kahwin bergaduh gitu je lah drama Melayu ni. Dan ada yang sampai duk marah sekali kerana tengok drama dia punya emosi bukan main sekali. Inilah nilai bezanya nilai masyarakat berilmu dengan masyarakat yang kurang berilmu. Kerana kita dari situ kita boleh nampak macam mana dia bentuk pemikiran masyarakat dia. Walaupun benda tu benda merepek. Kadang-kadang kita tengok rancangan tumbuh buah biasa je. Rancangan yang jenis sambil kita kata hura-hura lah, sambil tumbuh buah, sambil ketawa apa semua. Tapi benda yang disebut tu benda yang berisi. Ada nilai suatu benda kat sini boleh belajar. Mana dengan sembang kita ni, sembang kosong gitu saja je lah. Ni bezanya masyarakat ilmu dengan masyarakat yang bukan berilmu. Dari sini tuan-tuan boleh nampak betapa kita ni sebenarnya ketinggalan jauh, dan masyarakat yang ketinggalan dari ilmu, dia akan ketinggalan jauh dari sudut-sudut lain. Bukan sahaja ilmu akhirat, bahkan ilmu dunia. Kemudian wayaksuraz zina,
dan tersebar berperzinaan ni tersebar luas. Perzinaan ni dia jadi satu benda yang biasa. Dulu-dulu bukan tak ada orang buat berzina ni ada satu benda yang biasa berlaku dulu. Tapi orang tidak membuat zina ini secara terbuka ataupun terang-terangan dan tidak merasa malu dengan zina. Orang dulu kalau mereka buat zina, mereka akan cuba sorok mungkin kalau mereka buat, kerana mereka anggap dia satu benda yang aib. Bahkan bagi kita pun suatu benda yang aib yang besar benda ni. Tetapi bagi generasi seterusnya yang kita risau ni, mereka menganggap benda ni seperti suatu benda yang biasa. Kalau tuan-tuan tahu apa yang berlaku dalam generasi muda pada hari ini, kita takut kadang-kadang kita tengok. Kenapa? Kerana dahsyatnya kesan masalah sosial yang berlaku pada hari ini jauh beza dengan zaman-zaman dulu. Dia setiap generasi, dia orang tua akan kata orang muda zaman sekarang ni teruk, orang muda zaman sekarang teruk. Orang dulu kata orang ni kata orang ni, sampai kita pun kata generasi baru ni teruk. Tapi kita nak katanya cabaran beza, kerana kali ni dia tak sama macam zaman kita dahulu. Kerana zaman kita dahulu, kita agak tertutup dunia kita. Sumber kita mungkin TV, hiburan kita. Dulu-dulu pun nak tengok komputer Windows 95 tu. Komputer jenis besar. Bukan kata kucing boleh duduk atas tu, kambing boleh duduk atas tu. Skrin besar, petak gitu kan. CPU pun start tu macam nak start enjin lori, bunyi lama. Macam mana nak dapat sumber-sumber ni? Internet punya lama pun semua nak loading. Sekarang ni orang boleh akses maklumat segala benda, sama ada baik ataupun tak baik, melalui ujung jari je. Internet sekarang high speed, laju ujung jari. Macam-macam benda boleh dapat. Dan benda-benda ni dia memberi kesan kepada masalah zina hari ni. Itu satu. Keduanya adalah dia menjadi semakin berleluasa. Kenapa? Kerana tidak ada penguatkuasaan yang kuat. Ni kita bukanlah kita kata jadi isu yang tu kan, tapi kita nak sebutnya benda ni biasa berlaku. Dan tuan-tuan pun boleh tahu bahawa benda-benda ni ada di sekitar kita. Dan kalau tuan-tuan kawan dengan kawan-kawan yang memang terlibat dengan pihak penguatkuasaan, mereka tahu bahawa benda-benda ni memang ada di keliling kita, dan benda ni tak suka untuk didapati. Ini maksud dia wayuksaruz zina. Zina ni jadi satu benda yang biasa dalam masyarakat. Bahaya tuan-tuan, kerana dia mengundang murka daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ada di kalangan budak-budak muda sekarang ni, kalau tuan-tuan tengok Twitter, generasi baru ni dia tak main Facebook tuan-tuan. Facebook ni generasi kita, orang tua-tua duk main Facebook ni. Kalau main Facebook dia kata orang tua-tua. Budak muda sekarang duk main Instagram dengan Twitter. Twitter ni dia ada satu generasi mereka, dan dekat sini mereka tulis kadang-kadang bila kita tengok, saya ada Twitter tapi Twitter saya tak hidup. Twitter saya untuk tengok Twitter orang je. Dari situ kita nampak Allah, generasi muda ni dia boleh post benda-benda yang berkaitan dengan aib diri dia, dosa-dosa yang dia buat, termasuk dengan zina ni. Dia anggap benda ni satu kebanggaan bagi mereka. Mana kalau mereka dah buat benda ni, mereka rasa macam mereka dah sampai satu tahap yang hebat lah banding dengan kawan-kawan mereka. Ini satu benda yang merisaukan tuan-tuan. Kita tak tahu sebab kita tak duduk dalam dunia tu. Tapi bila kita bergaul dengan budak-budak tu, kita rasa macam mana bezanya generasi kita dan generasi seterusnya kehidupan mereka. Dan ini satu benda yang bahaya, kerana Nabi SAW sebut bahawa orang yang berbangga dengan dosa dia, Allah Ta'ala tak ampunkan dosa dia. Orang yang buat dosa tapi dia dalam keadaan sembunyi, dia malu, kerana dia tahu Allah Subhanahu Wa Ta'ala ni memerhatikan dia, kerana dia tahu adanya hari akhirat, dan dia tahu dosa ni suatu benda yang malukan, dia sorok dosa dia. Ini Allah Subhanahu Wa Ta'ala ampunkan. Bandingkan dengan orang yang buat dosa tapi dia berbangga dengan dosa dia. Ini orang yang sombong dengan Allah Ta'ala. Dahlah dia buat dosa, kemudian dia bangga pula dosa dia dengan orang lain, dan dia boleh tunjuk dengan bangga je, aku dah buat dosa ni, aku dah buat dosa ni. Ini satu benda yang bahaya. Ditakuti Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan melaknat kita, dan Allah Subhanahu Wa Ta'ala tidak mengampunkan dosa kita. Baik. Kemudian wayaksura syurbul kham, dan banyaknya minuman-minuman keras. Peminum-peminum arak ni, khamar ni, arak diminum dengan tersebar luas, dengan walaupun bukan diminum oleh orang Islam, tapi diminum dengan secara terbuka. Diminum secara terbuka ini menjadi suatu kebiasaan pada masyarakat tersebut untuk minum arak. Ini suatu tanda kiamat. Termasuk juga dengan bebasnya pusat-pusat tempat-tempat yang menjual arak-arak ni. Bukan juga arak-arak dulu-dulu, arak-arak ni dijual dekat tempat-tempat eksklusif, dekat bar-bar hotel ataupun dekat
kelab-kelab malam yang tertentu. Kenapa? Kerana arak ni dia satu benda yang mahal sebenarnya tuan-tuan. Satu botol tu dia tak sama macam botol kicap jalin ke, botol Coca-Cola ke. Dia satu benda botol tu harga dia mahal-mahal. Sebab tu dulu orang kurang adalah minum arak, tapi kurang. Tidak sebanyak zaman kita pada hari ni. Kerana pada zaman kita hari ni, arak ni satu benda yang boleh dapati dengan harga yang murah. Ada arak-arak tiruan yang harga dia murah, yang dijual dekat kedai 24 jam dan sebagainya, menyebabkan orang ramai boleh minum dengan mudah. Itu yang jadi, bila ramai sangat orang minum, dia akan menjadi kecelakaan pada kaum tersebut. Kenapa? Kerana disebut arak ni dengan gelaran Ummul Khabith, mak segala keburukan. Arak ni disebut dengan ibu segala kejahatan, segala keburukan, ibu dia apa semua arak ni. Kenapa? Kerana arak ni dia akan menyebabkan kerosakan yang lain-lain. Sebab itulah ada satu kisah, syaitan menggoda seorang yang beriman. Dia kata orang ni, kisah Bani Israel zaman dahulu. Dia ni beribadat ratusan tahun kerana umur mereka panjang. Kemudian syaitan membisik kepada dia. Syaitan kata, kau ni dah amal badat banyak dah, pahala banyak dah, amal banyak betul kau buat. Buat sekali dosa, cuba makan babi ke. Dia kata tak boleh makan babi ni, dia jadi darah daging apa semua. Ataupun cuba berzina sekali, dia kata berzina ni tak boleh, dia kata. Ataupun bunuh orang, tak nak bunuh orang. Kalau begitu tak apalah, minum arak je sikit, minum arak sikit. Dia kata arak ni nampak macam ringan, tak apa, minum arak, dia kata. Maka akhirnya dia minum arak dan dia mabuk, dia bunuh orang, dia berzina dan sebagainya, akhirnya dibunuh. Nampak? Kenapa? Kerana orang yang minum arak menyebabkan hilangnya akal. Sebab itulah ayat Al-Quran dulunya apabila syariat yang awal diturunkan kepada Muhammad SAW, arak ni tidak haram. Pada awalnya arak ni tidak diharamkan. Sebab itulah adanya ayat yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima ithmun kabirun wa manafi'u lin-nas wa ithmuhuma akbaru min naf'ihima. Ayat ni cerita tentang mereka bertanya kepada kamu wahai Muhammad tentang arak. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Qul fihima, katakanlah pada keduanya, ithmun kabir wa manafi'u lin-nas. Dia ni ada keburukan, tapi ada juga kebaikan arak ni. Wa ithmuhuma akbaru min naf'ihima, dan keburukan dia lebih besar daripada manfaat dia. Ni awal dia. Awal turun ayat ni. Bila awal turun ayat ni menyebabkan kita nak kata arak ni menghilangkan akal, ada di antara sahabat-sahabat yang minum arak hingga menyebabkan mereka salah baca. Kita tak minum arak pun sembahyang lupa rakaat, tuan. Minum air sirap je sebelum sembahyang maghrib. Tak ingat rakaat kadang-kadang. Baru sembahyang minum air sirap. Ini minum arak. Ada dia sebelum dia haramkan, ada sahabat-sahabat yang minum arak. Menyebabkan mereka baca tunggal langgang. Ada yang salah rakaat, ada yang ketika qiyam baca tahiyat akhir, ketika sujud baca Fatihah. Yalah, tunggal langgang minum arak. Hingga turun ayat ya ayyuhallazina amanu la taqrabus salata wa antum sukara. Wahai orang-orang beriman, jangan kamu dekati solat wa antum sukara, dalam keadaan kamu mabuk. Tengah sikit Allah Taala pesan, dan nak sembahyang jangan minum arak. Ini pada awalnya. Kemudian bila akhirnya benda jadi tidak terkawal, menyebabkan akhirnya Allah Ta'ala mengharamkan terus. Kenapa? Kerana bukan kita kata ini Syiah punya pegangan, tuan-tuan. Syiah punya pegangan, dia kata Allah Ta'ala tak tahu apa yang akan jadi akan datang. Sebab tu Allah Ta'ala tak haramkan arak siap-siap, dia kata. Dia kata begitu. Ini merepek fahaman Syiah, tuan-tuan. Sedangkan ini adalah proses Allah Subhanahu Wa Ta'ala nak didik pada waktu tu. Kerana pada waktu tu orang minum arak ni macam minum air teh. Jadi benda tu nak buang susah. Jadi kena buang sikit. Akhirnya bila iman mereka sudah kuat, maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala mengharamkan ya ayyuhallazina amanu innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsum min amali syaitan. Wahai orang beriman, arak ni termasuk tenung nasib, judi apa semua ni, rijsum min amali syaitan. Ini termasuk perkara najis dan amalan syaitan, fajtanibuh, maka jauhilah dia. Barulah diharamkan arak. Kenapa? Kerana arak ni menyebabkan kerosakan. Bila minum arak, maka dia akan bawa kereta, dia mabuk, dia langgar orang. Bila minum arak, dia balik rumah, dia tak perasan, dia pukul bini dia pukul anak dia. Ada orang bila minum arak, dia bergaduh, dia bunuh kawan dia, menyebabkan dia masuk penjara semua hidup. Arak ni tidak ada suatu kebaikan pada dia, menyebabkan dia ni dipanggil sebagai Ummul Khabith. Ummul Khabith, ibu segala kejahatan. Dan bila arak ni bermaharaja lela, maka dia menyebabkan dekatnya tanda kiamat. Hari ni orang makin kita kata secara terang-terangan dekat-dekat rumah saya tu boleh nampak ada satu kaum ni dia akan duduk petang.
botol arak duduk minum. Saya memang kaki report polis, saya tak kira. Nampak saya telefon polis. Sampai polis boleh tahu dah. Cik Asrullah, ni apa? Ni minum arak tu. Dia tahu dah. Kenapa? Kerana memang gitu. Kalau kita biar duk cakap, gaduh apa semua bising. Dan ada juga pesta-pesta arak yang dibuat secara terbuka. Oktoberfest ni adalah pesta arak di Jerman yang pada mulanya di Jerman, kemudian mula bergerak di negara-negara termasuklah negara kita Malaysia. Bila kita bantah, dia kata ini hak dia lah apa semua, sedangkan semua agama melarang arak dan arak ni tidak ada satu kebaikan. Lebih-lebih lagi bila diminum secara terbuka dan dibuat secara pesta ni secara besar-besaran, maknanya orang datang gitu nak minum arak ni secara besar-besaran. Ini suatu perkara yang mungkar, amalan syaitan yang memang kita orang Islam kena tegah. Tapi ada juga sebagai orang kita kadang-kadang dia boleh jadi lembik dengan benda-benda begini. Ni anggap macam tak apalah pesta arak ni kan, ni mereka punya budaya ni kan. Asal mereka tak kacau kita, tak apalah, ni benda-benda merepek tuan-tuan. Kalau tuan-tuan ada iman dalam hati dan jiwa tuan-tuan pasti akan marah benda ni. Tapi kalau tuan-tuan rasa macam benda-benda mungkar, benda-benda yang jadi amalan syaitan ni, tuan-tuan boleh rasa macam benda ni tak ada apalah, benda ni tak apalah, kita rasa macam benda ni benda remeh dalam hati, tuan-tuan kena cek balik iman tuan-tuan. Kerana ini adalah perkara yang mungkar tuan. Kemudian wa yaqillar rijal wa yakthurun nisa. Kemudian lelaki menjadi sedikit dan ramainya wanita hingga seorang lelaki menanggung 50 wanita. Maksud dia seorang lelaki nisbah dia 50 orang perempuan. Dan ni akan terjadi betul-betul di akhir zaman sebelum kiamat, iaitulah selepas daripada peristiwa Ya'juj Ma'juj Dajjal. Habis orang Islam berperang pada waktu tu menyebabkan orang lelaki ni tinggal sedikit dan ramainya orang wanita. Ini kita dah hurai banyak sebelum ni. Baik. Seterusnya kita baca pada hadis yang lain. Ini pun hadis-hadis ni saya nampak dia berkaitan betul dengan apa yang berlaku dalam masyarakat kita. Menumpuknya harta pada orang yang tidak berakhlak dan tidak taat dalam agama. Satu masa Allah Ta'ala sebut bahawa orang yang Allah Ta'ala akan beri kekayaan, orang ni bukan orang yang taat pada agama dan bukan orang yang ada akhlak. Mana orang yang Allah Ta'ala beri harta ni, mereka kaya ni adalah orang-orang yang jahat, yang jahil. Begitulah sebagaimana tersebut dalam hadis terdahulu. La taqumus sa'ah hatta yakuna as'adin nas bid dunya luka' ibn luka'. Kiamat tidak akan terjadi sebelum orang paling banyak mengumpulkan harta justru si rendah budi dan anak si rendah budi. Hari kiamat, dekat-dekat dengan hari kiamat, orang yang kaya adalah orang yang paling tidak berakhlak. Kita rasa benda ni dah berlaku dulu zaman kita. Ada orang-orang yang kaya, tauke-tauke bisnes, yang saya rasa mereka ni memang tidak berpelajaran. Kerana kalau kita tengok daripada cara dia bercakap, kita pun tahu dia ni bukan orang yang berilmu. Cakap benda merepek-merepek, tapi dia kaya. Kerana dengan kekayaan dia tu menyebabkan orang menyanjung dia. Padahal dia kita nak sebut secara spesifik pun tak boleh juga. Tapi kita nak katanya dia buat benda merepek-repek, tapi dia kaya menyebabkan dia ada pengikut. Kenapa? Kerana masyarakat kita hari ni pandang pada harta. Seorang tu kalau tak ada harta tak pandang tuan. Tuan kalau tuan tak kaya, tuan tak ada duit, ingat saudara mara, tuan tak mengaku saudara mara dah tuan. Kalau tuan gelandangan ke ataupun tuan ni biasa-biasa baru bank kejual sana sini, adik-beradik pun lari daripada kita. Tapi kalau tuan tiba-tiba menang, kata-kata menang, cabutan bonanza 10 juta. Tuan tengok, semua orang cari, termasuk macam-macam kedai kereta, kedai kereta, bank, semua orang nak suruh macam-macam tuan. Tuan orang nak dekat dengan tuan. Telefon tuan ni tak percaya kalau tuan tiba-tiba tuan dapat EPF. Orang tahu ni umur pakcik ni sampai bini dapat EPF. Tuan tengok macam-macam nombor masuk. Suruh masuk join ni lah, suruh masuk join tu lah, tiba-tiba kawan ni datang nak minta pelaburan ni lah, itulah saudara ni tiba-tiba datang entah mana. Semua orang datang kita kerana masyarakat kita akan memandang tinggi pada duit, bukan memandang tinggi pada ilmu. Ini sudah jadi kebiasaan dalam masyarakat kita. Tuan-tuan kalau orang nak ambil menantu zaman sekarang ni, dia akan pandang apa? Jarang ditanya orang ni solat ke ataupun dia ni ilmu agama dia banyak mana, jarang. Ada di antara kita ni memang kita tengok benda tu lah kerana kita tahu agama adalah yang menjamin kebahagiaan, bukan wang ringgit. Tapi tuan, kebanyakan orang akan tanya, dia ni kerja apa?
gaji berapa, pakai kereta apa, dia akan tengok begitu. Kerana masyarakat kita adalah masyarakat memandang pada harta ni tadi. Dan kita nak sebut juga tadi ni, orang yang hari ni, orang yang kaya ni, orang yang tidak ada akhlak yang Nabi SAW sebut. Benda ni zaman kita jadi juga kerana apa? Kerana geng-geng yang, kerana populariti menyebabkan datang duit. Orang hari ni sanggup buat benda merepek, cakap benda merepek, kerana nak jadi viral, buat benda popular, kerana dapat payment. Jadi dekat situ dia akan menyebabkan masyarakat ni lagi menghilang akhlak kerana nak dapat duit. Tuan-tuan tahu geng-geng yang YouTuber ni, yang buat channel YouTube kan. YouTube ni tuan-tuan tahu boleh buat duit tuan-tuan. YouTube ni bukan sekadar tuan-tuan tengok video je. Sebab tu ramai orang yang boleh berhenti kerja full time buat video kerana mereka dapat duit, dan bayaran mereka lebih besar daripada gaji kalau bekerja. Sebab tu tuan-tuan tengok yang waktu PKP tu kan, apa yang India perempuan Subu tu kan, yang buat rancangan masak, tiba-tiba dapat 100,000 subscriber. Tuan-tuan tengok berapa pendapatan dia boleh dapat, beribu-ribu. Itu baru orang yang buat video biasa-biasa tuan-tuan, video masak je. Tuan-tuan tengok buat video yang pelik-pelik, prank orang yang pelik-pelik. Kadang-kadang dia buat benda tu memang orang akan benci dia. Kerana memang dia nak suruh orang benci dia, sebab dia akan tarik view. Kita tengok isu viral kadang-kadang, orang ni dia cakap benda merepek, nyanyi tak sedap apa semua, kita je menyampah. Jadi kerana menyampah tu, semua orang akan tengok video dia. Bila orang tengok video dia, maka dia punya viewer akan tinggi. Bila viewer dia akan tinggi, dia akan dapat bayaran yang tinggi. Sebab itulah akhirnya orang kaya-kaya ni jadi orang yang merepek ni tuan-tuan. Jadi kalau tuan-tuan tengok satu isu, ni dunia marketing sekarang tuan-tuan. Dia ada good marketing dengan bad marketing. Good marketing, tuan-tuan buat macam biasalah, iklan, tuan-tuan buat Facebook ad dan sebagainya. Bad marketing, dia buat benda buruk. Dia buat isu. Tiba-tiba dia kata, suami dia ni kahwin lain lah, bergaduh dengan dia. Kadang-kadang tuan-tuan, benda tu bukan betul pun. Benda tu dijadikan isu supaya masuk dalam media, orang kecam, orang pergi dekat page dia, orang apa semua. Akhirnya dia punya traffic tinggi, bisnes dia naik tuan-tuan. Ada orang kadang-kadang dia buat benda merepek. Tuan-tuan tengok betul-betul, orang yang buat benda merepek jadi isu. Tuan-tuan perhati, kadang-kadang di belakang dia ada perniagaan, ada bisnes, dan mereka disengaja buat begini kerana apa? Kerana nak dapat duit tuan-tuan. Ini dunia hari ni. Orang sanggup kejar duit, sanggup meninggalkan akhlak, buat benda merepek, tak kira aib keluarga ke, sanggup jadikan keluarga tu, dikorbankan aib dia kerana nak kejar populariti, nak kejar traffic view ni. Akhirnya kerana nak dapat duit ni tadi. Kan kerana banyak bisnes, kadang-kadang bisnes yang kita tak kenal sebelum ni bisnes tu, tapi disebabkan pernah jadi isu dekat bisnes tu, kita pun ingat, bisnes ni lah, bisnes. Itu tujuan dia tuan-tuan sebenarnya. Ni adalah orang yang banyak harta tapi diberikan kepada orang-orang yang akhlaknya teruk. Kemudian Nabi SAW sebut bahawa idza wussidal amru ila ghairi ahli fantazris sa'ah. Apabila segala urusan telah diserahkan kepada orang yang bukan ahli, maka tunggulah datangnya kiamat. Satu kepakaran, suatu bidang tu tidak diberi kepada orang yang bidang dia. Contohlah tuan-tuan, orang tu kerja tak ada background engineering, kita bagi dia buat jambatan tuan-tuan, tuan-tuan rasa jambatan tu boleh tahan tak tuan-tuan? Jambatan tu memang tak lama, memang akan runtuh. Kenapa? Kerana kita beri suatu pada bukan orang yang dalam bidang dia, yang tak ada background langsung. Begitu juga dalam perkara-perkara lain. Kalau perkara-perkara yang ada ni, dalam urusan agama, dalam urusan kepimpinan, dalam urusan ilmu, dalam urusan apa sekalipun, kita beri kepada mereka yang bukan dalam bidang tu. Kenapa jadi begini? Kerana berpunca daripada yang kita baca tadi tu. Apabila masyarakat ni tinggal pada orang-orang yang jahil, tak ada orang dah, itu saja orang yang ada, yang paling cerdik dia, tapi dia bukan ahli dalam bidangnya, maka kita beri juga kepada dia, maka akan menyebabkan kerosakan berlaku. Ini sudah jadi sunnatullah. Memang kiamat akan berlaku, tak kiralah kiamat besar tu ataupun urusan benda tu akan jadi kiamat. Kerana apa? Kerana bukan orang bidang dia bagi. Sebab itulah sesetengah negara, saya setuju benar, seperti Indonesia, mereka memberi jawatan terutama kepimpinan negara kepada orang yang memang bidang dia. Contoh seperti mana kita tengok hari ni, mereka beri contoh, mereka beri Kementerian Pertahanan kepada bekas-bekas jeneral.
Tepatlah. Mana Menteri Pertahanan beri kepada bekas-bekas jeneral, dilantik secara senator, beri kepada bekas-bekas jeneral. Ini orang yang memang dah berkhidmat puluhan tahun, daripada dia budiang, daripada apa semua, memang bidang dia hari-hari dia fikir benda tu. Akhirnya kita beri dia. Memang selesai masalah, kerana benda tu kepakaran dia. Ataupun kita tengok ada Malaysia hari ni, kita beri Kementerian Kewangan kepada CEO bank. Memang bidang dia lah. Memang kerja dia hari-hari. Memang dia punya ilmu dekat situ. Sesuai begitu. Ataupun kita beri Menteri Agama kepada bekas mufti. Sesuai lah. Kenapa? Kerana memang bidang dia. Ini sesuai dengan suatu perkara. Ini diserahkan kepada ahlinya. Memang orang yang ada kepakaran, bidang dia serah kepada ahli. Ini adalah suatu benda yang terbaik. Kalau kita menyerahkan suatu pada bukan ahlinya, maka Nabi kata fantazris sa'ah, tunggulah nanti kiamat akan jadi. Ini tanda kiamat akan jadi, kerana bukan daripada ahlinya kita beri. Ini bukan sebut politik tuan-tuan, tapi memang ni sepatutnya yang terjadi. Dan kita tengok negara-negara belah Eropah pun beginilah kita. Kenapa? Kerana itu yang sepatutnya. Dan dalam hadis yang lain, Nabi SAW menyebut bahawa la taqumus sa'ah hatta yuswad kulli qabilah razaluha. Kiamat tidak akan terjadi sebelum setiap kabilah dipimpin oleh orang-orang yang hina di antara mereka. Kalau ada yang mentafsirkan orang-orang terhina, kata Imam Ibn Katsir rahimahullah, kalau ada yang mentafsirkan orang-orang hina tersebut dengan ramainya tawanan disebabkan sering terjadinya penaklukan, dulu pada angkatan pertama dari umat ini mereka memang ramai sekali jumlahnya. Akan tetapi itu tentu bukan merupakan petanda kiamat yang saat terjadinya di akhir zaman. Allah Subhanahu Wa Taala jugalah yang lebih tahu. Kabilah-kabilah ataupun kita sebut Jazirah Arab, pada awalnya mereka ini dipimpin selepas Nabi SAW yang memimpin mereka, yang memimpin kabilah-kabilah Arab ini kebanyakannya adalah orang-orang yang datang daripada kepimpinan zaman Nabi SAW, orang yang dilantik, Amir Mekah, Amir Madinah, ataupun ketua-ketua yang memimpin Jazirah Arab. Mereka ini datang daripada yang kita pernah hurai sebelum ni, iaitulah Jazirah Arab yang hari ini Arab Saudi, yang mereka ini datang daripada keturunan yang dilantik oleh Allah dan ditinggalkan oleh Rasulullah SAW, iaitulah Bani Hashim, iaitulah Syarif Husin yang merupakan Amir Mekah dan Madinah. Sehinggalah ketika selepas dijatuhkan British, maka British melantik keluarga yang ada pada hari ini, yang setengah ulama berpendapat bahawa keluarga yang ada hari ini yang memerintah negara tersebut, mereka ini adalah asalnya kaum Yahudi Quraizah yang dihalau oleh Rasulullah SAW hingga ke Najd. Ketika Rasulullah SAW ada, orang Yahudi ini pada asalnya mereka bersetuju untuk berbai'ah bersama dengan Rasulullah SAW, tetapi mereka melakukan pengkhianatan demi pengkhianatan, akhirnya melakukan banyak serangan kepada Rasulullah. Maka Rasulullah halau mereka. Antaranya adalah Bani Quraizah, Yahudi Bani Quraizah yang duduk di Madinah ni. Mereka lari keluar daripada Hijaz, sebenarnya tanah Arab, dan mereka tidak keluar sepenuhnya daripada Hijaz. Mereka berhenti di Najd. Najd ni adalah utara Hijaz. Sampai di Najd, mereka duduk situ dari masa ke semasa. Kumpulan Yahudi ni akhirnya berlaku asimilasi. Mereka berkawan atau berkahwin dengan Arab kawasan sekitar, dan akhirnya mereka cakap bahasa Arab, dan memang ni mereka ni jadi orang Islam dan sebagainya. Dan mereka inilah keluarga yang hari ini memerintah negara tersebut. Dan mereka ini, kenapa British bila jatuhnya Khilafah Osmaniyah, dalam banyak-banyak keluarga yang ada di Jazirah Arab, mereka melantik keluarga Saud ni tadi. Kenapa? Kerana mereka tahu bahawa asal usul mereka ini adalah daripada Bani Quraizah yang melawan Rasulullah SAW, dan mereka dah halau. Sebab itulah tuan-tuan tengok konflik yang berlaku hari ini. Kenapa? Kerana mereka ni datang daripada keturunan tersebut. Dan pihak-pihak musuh Islam ni mereka tahu bahawa yang boleh jatuhkan Islam ini adalah orang yang sama, kaum yang sama, yang melakukan pengkhianatan kepada Rasulullah SAW. Dan kita tengok hari ini pengkhianatan ini mula jelas. Dan kita tengok bagaimana kepimpinan raja tersebut sudah mula membiarkan umat Islam, mula membunuh umat Islam di Yaman, membiarkan umat Islam di Uyghur. Dia buat ucapan, dia kata biarlah umat Islam di Uyghur ni kerana ini adalah hak negara mereka. Ini macam-macam ucapan. Dan kalau tuan-tuan ada kawan-kawan di sana, tuan-tuan boleh tanya mereka bagaimana mereka melakukan pengkhianatan kepada agama, ulama-ulama yang menegur mereka. Dulu kita sebut negara ni adalah negara Salafi, negara ulama-ulama Wahabi. Hari ni tak, ulama-ulama siapa sahaja yang menegur mereka, mereka akan tangkap, mereka akan bunuh. Madrasah-madrasah yang dahulunya ditaja oleh negara tersebut, mereka hentikan.
Dan tuan-tuan, mereka biarkan maksiat ni, pengkhianatan berlaku dalam agama. Sebab itulah salah satu daripada kita tengok hari ni musibah yang menimpa COVID ni tuan-tuan, kita tengok di negara tersebut kes dia sangat tinggi. Salah satunya mungkin kerana Allah Ta'ala telah tarik keberkatan daripada negara tersebut. Walaupun negara tersebut mempunyai 2 tanah haram, tetapi Allah Ta'ala telah tarik keberkatan kerana kepemimpinan mereka ini melakukan pengkhianatan kepada agama yang sangat dahsyat. Kemudian salah satu hadis dalam Sahih Bukhari riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna a'rabiyan sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mata as-sa'ah faqala idza du'iyat al-amanah fantazir as-sa'ah qala ya Rasulullah kaifa aw qala ma ida'atuha qala idza tawassala al-amr ghairu ahlihi fantazir as-sa'ah. Bahawasanya seorang badui bertanya kepada Rasulullah SAW, bilakah terjadinya kiamat? Rasulullah SAW menjawab, apabila amanah telah disia-siakan, maka tunggulah terjadinya kiamat. Badui itu bertanya pula, ya Rasulullah, bagaimanakah disia-siakan amanah itu? Rasulullah SAW menjawab, apabila segala urusan telah diserahkan kepada yang bukan ahlinya, maka tunggulah terjadinya kiamat. Sedangkan menurut Imam Ahmad dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu yang meriwayatkan hadis ini secara marfu', kiamat tidak akan terjadi sebelum dicabutnya ilmu, bermaharajalela kebodohan, berkurang lelaki dan meningkatnya jumlah wanita sehingga seorang lelaki menjadi penanggung 50 wanita. Ini hadis yang kita baca tadi. Kemudian hilang berkat dari waktunya. Imam Ahmad meriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, la taqumu as-sa'ah hatta yataqarraba az-zaman fatakuna as-sanatu kasy-syahr wa yakuna asy-syahru kal-jum'ah kal-yawm wa yakuna al-yawma kas-sa'ah wa takuna as-sa'ah kahtiraqi as-sa'afah. Kiamat tidak akan terjadi sebelum waktu terasa saling berdekatan. Setahun seperti sebulan, seminggu seperti sehari, sehari seperti sejam, sejam seperti lamanya membakar daun kurma. Sahal beranggapan bahawa isnad hadis ni ialah sesuai dengan syarat Muslim. Baik, Nabi SAW sebut bahawa sebelum kiamat juga akan menyebabkan berlaku Allah Ta'ala menarik berkat daripada masa. Berkat ini adalah ziyadatul khair al-ilahi, iaitulah bertambahnya kebaikan dalam melakukan ketaatan kepada Allah Ta'ala. Ini waktu masuk berkat, ziyadatul khair al-ilahi. Berkat adalah bertambah kebaikan yang menyebabkan kita dekat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kalau kita ni diberi umur yang berkat, maksudnya umur kita boleh lakukan banyak ketaatan pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kalau kita ini diberi makanan yang berkat, makanan itu sedikit tapi cukup untuk kita melakukan, ada tenaga untuk melakukan ibadah dan urusan seharian. Ini masuk berkat. Waktu orang panggil berkat, gaji sedikit tapi berkat. Kenapa? Gaji sikit tapi cukup untuk seluruh masa dia berkat. Apa sahaja yang diberkati oleh Allah Ta'ala, dia akan bertambah kebaikan. Seorang tu dia diberi keberkatan oleh Allah Ta'ala, usia dia boleh buat banyak kebaikan dalam usia dia. Seperti mana kita tengok kalau kita baca biografi para ulama dahulu, mereka menghabiskan masa mereka ni berpuluh-puluh tahun, duduk dekat sana berpuluh tahun, duduk kat sini 10 tahun. Imam Syafi'i duduk belajar bahasa Arab saja 10 tahun. Imam Syafi'i orang Arab, belajar bahasa Arab saja 10 tahun. Kemudian kita tak baca dengan dia belajar dengan ulama ni dengan dia mengarang kitab, dengan dia menghabiskan umur dia untuk kebaikan, untuk jalan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini umur berkat. Ini orang panggil umur berkat. Dan keberkatan masa tu apa? Keberkatan masa tu adalah masa yang Allah Ta'ala beri, kita boleh buat banyak benda. Kita hari ni, cuba kita muhasabah balik. Adakah masa yang Allah Ta'ala beri kepada kita 24 jam ni diberkati ataupun tidak? Kalau masa kita diberkati, kita boleh muhasabah balik. Berapa banyak amal soleh yang kita boleh buat dalam satu hari? Berapa banyak, adakah kita boleh bangun tahajud? Adakah kita boleh solat berjamaah? Berapa banyak muka surat Al-Quran kita boleh baca sehari? Berapa banyak selawat kita boleh baca sehari? Kita boleh tengok. Ini kita boleh muhasabah berkat tak berkat waktu kita. Ada orang yang berkat, kita tengok para ulama, mereka boleh berkatnya zaman kita tengok baca Imam Syafi'i rahimahullah, dengan dalam keadaan dia sibuk belajar, tulis kitab dan sebagainya, boleh khatam Quran sehari sekali. Orang hari biasa khatam Quran sehari sekali, hari biasa. Bulan puasa dia boleh khatam 2 kali sehari, tuan-tuan. Ini berkatnya masa dia. Jangan kita kata tak logik. Tak, ini waktu keberkatan masa. Berkat masa ni boleh menyebabkan dia boleh buat banyak kebaikan. Ini orang duduk. Waktu kita hari ni kita pelik.
Macam mana nak boleh baca Quran satu hari khatam? Ikut kita macam mustahil. Ya mustahil. Kerana apa? Kerana keberkatan dah hilang pada kita. Masa kita banyak duk tengok depan TV, kita duk banyak main handphone, kita duk banyak tidur. Kurangnya masa kita boleh buat benda-benda kebaikan. Ini keberkatan yang Allah Ta'ala telah tarik dari kita secara jelas. Sebab memang secara jelas kita boleh rasa bahawa masa hari ini bergerak dengan sangat-sangat laju. Sebulan ni tak terasa apa tuan-tuan, sebulan tak terasa apa. Kita rasa baru bayar duit kereta, dah bayar lagi dah. Kita rasa baru ni, ni lagi. Rasa baru sembahyang Jumaat, baru isi borang, apa nama sembahyang Jumaat, isi borang online tu kan. Ni isi borang balik ni, sedang isi borang balik, tu hari Jumaat balik ingat. Ya Allah, kita tak terasa macam masa ni tidak ada apa-apa kita rasa kan. Tak tanya pakcik-pakcik dah pencen kan, kadang tanya, dah pencen berapa tahun pakcik? Kadang-kadang kan, pencen 10 tahun. 10 tahun dah pencen. Pencen saja dah 10 tahun dah tak terasa kadang-kadang kita rasa masa kan. Kadang-kadang duduk kita apa nama, saya sendiri pun umur 32 ni, kita rasa macam kejapnya umur 32. Itu rasa baru 24 rasa kan. Baru rasa baru 24, 32 dah. Baru 32. Jadi kita 50 dah. Kita kira macam 60 dah. Sekarang ni tak terasa. Setahun tak ada apa tuan-tuan. Tahun ni tuan-tuan tak sedar, tinggal berapa bulan lagi tahun ni 2020 ni kan. Setengah tahun tuan-tuan dah habis, dia masa duduk rumah dah. Masa Covid atau PKP tu kan. Tak terasa tuan-tuan masa hari ni. Ini tanda yang jelas bahawa masa tu Allah Ta'ala dah tarik keberkatan. Saya nak tanya tuan-tuan, berkat tak berkat masa kita? Tuan-tuan duduk rumah waktu PKP tu, berapa banyak tuan-tuan baca kitab? Berapa banyak yang tuan-tuan baca Quran waktu PKP? Tak buat apa, tak kerja, tak hadap jam. Berapa banyak tuan-tuan baca Quran sehari? Berapa banyak tuan-tuan selawat satu hari waktu PKP? Nak semayang berjemaah, tak boleh apa semua, tapi tuan-tuan duduk rumah. Tuan-tuan muhasabah jawab sendirilah tuan-tuan. Dari situ kita boleh tahu waktu kita ni well spent, digunakan dengan betul ataupun tidak. Ini tanda berkat tak berkat. Orang yang diberi keberkatan masa, dia mudah nak buat amal soleh ni. Dia memang ada masa dia bangun pagi. Sebab tu Imam Ghazali sebut dalam kitab Bidayatul Hidayah yang kita baca tu, Imam Ghazali sebut memang kena susun jadual kita ni. Memang pagi-pagi kita dah memang kena set bangun sebelum subuh, kita qiyamul lail, kena solat subuh, kemudian kita sedekah, kemudian kita baca Quran, kemudian kita selawat, kemudian kita duha, kemudian amalan-amalan yang kita jaga. Barulah datang keberkatan masa tu. Kalaulah kita ni jenis orang yang menunda-nunda, memang keberkatan masa tu tak ada. Kadang-kadang kita fikir, alhamdulillah hari ni cuti, banyak benda boleh buat kan. Ni hari Khamis ni cuti, mak hijrah kan, insya-Allah. Hari apa nama, kita rasa macam alhamdulillah hari ni cuti, banyak benda boleh buat. Waktu tuan-tuan cakap tu pukul lepas subuh, 6.30 pagi. Pukul 12.30 hari tuan-tuan tak katil lagi. Tuan-tuan pukul 3 petang tuan-tuan tak katil lagi. Tuan-tuan pukul 5 petang tuan-tuan baring lagi atas sofa. Malam tuan-tuan nak tidur. Hari ni apa benda tuan-tuan buat? Kita fikir hari ni cuti, macam-macam benda boleh buat. Kita habiskan masa kita duduk baring saja begitu. Ini tanda Allah Ta'ala telah tarik keberkatan masa. Berkat masa menyebabkan kita tak boleh buat banyak benda. Hingga sebelum terasa sangat berkata, setahun seperti sebulan, seminggu seperti sehari, sehari seperti sejam, sejam seperti lamanya membakar daun kurma. Sejam ni rasa macam membakar daun kurma. Bakar daun kurma. Kita tak ada daun kurma, tuan-tuan bakar selai daun, tu rasa lama tak? Sekejap je daun tu habis. Begitulah sejam kita habis begitu je. Saya pun rasa, saya ingat lagi, isteri saya ni kalau nak buat surprise dia mengandung, kan alat apa benda, alat yang tunjuk mengandung tu, dia tunjuk kat saya. Malang ni surprise tak jadi, kerana saya tak faham bacaan benda tu apa benda. Saya rasa benda tu macam baru lagi. Anak saya dah boleh bercakap dah, duk ba dah 6 bulan dah tuan-tuan. Masa tu rasa macam terlalu kejap kita rasa. Ni masa berlalu yang sangat laju kan. Ini Allah Ta'ala dah tarik keberkatan masa. Seminggu seperti sehari, sehari seperti sejam, sejam seperti lamanya membakar daun kurma. Saya sebut sebelum ni bahawa yang terasa lamanya kita ni adalah kalau gaji habis awal kan. Gaji habis awal. Gaji masuk 25 bulan raya, kemudian gaji nak sampai hujung bulan lagi. Itu baru rasa lama. Hari-hari duk check Maybank to you kan. Gaji masuk tak. Kalau tak, dia akan rasa sekejap je masa kita hari ni. Baik. Imam Ahmad meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, last kita baca. Dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qabla as-sa'ah sinuna khadda'ah yukadzabu fiha as-sadiqu fiha al-kadhibu wa yukhawwanu fiha al-amin wa yu'tamanu fiha al-kha'in wa yantiqu fiha ar-ruwaybidah
menjelang terjadinya kiamat akan ada tahun-tahun yang penuh penipuan. Orang yang jujur didustai, pendusta dibenarkan, orang yang dipercayai dianggap pengkhianat, pengkhianat dipercayai, dan orang kecil lagi hina pandai berbicara. Menurut Syuraih, ungkapan yang terakhir berbunyi wa yanzuru fiha ruwaibidah, orang yang kecil lagi hina pandai berfikir. Baik. Ruwaibidah ini adalah salah satu daripada fitnah yang akan berlaku akhir zaman, iaitulah fitnah yang akan menyesatkan, di mana Nabi SAW sebut bahawa tahun-tahun sebelum kiamat akan berlaku fitnah yang sangat dahsyat. Akan berlaku fitnah yang sangat dahsyat. Dahulunya fitnah ini suatu benda yang susah untuk disebarkan kerana memerlukan orang untuk menyebarkannya, yang membawa satu berita ke suatu berita, suatu berita ke suatu berita. Hari ini fitnah mudah untuk disebarkan hanya dengan upload saja, dengan kita type share, kita share kepada orang, fitnah itu tersebar dengan sangat mudah. Satu cerita mungkin kita tulis pada hari ini, pada waktu ini, mungkin pada jam 2 atau 3 jam berikutnya mungkin berita ni dah sampai ke kawan-kawan kita yang ada di negara lain dan sebagainya. Ini dahsyatnya fitnah yang berlaku pada hari ini. Dan fitnah ini menyebabkan orang yang jujur didustai dan pendusta dibenarkan, hingga kita keliru mana satu orang yang betul, mana satu orang yang penipu. Ini kita berlaku zaman kita hari ni. Sebab tu tuan-tuan, bila kita tengok suatu isu yang berlaku dalam media masa ni, tuan-tuan selalu tengok Facebook dan sebagainya, tuan-tuan kena perhati betul-betul berita ni. Berita ni apa kebenaran di sebaliknya? Apa dia punya game di sebaliknya, permainan dia? Betul ke berita ni begini? Kita kena critical thinking sikit. Kerana apa? Kerana kalaulah kita ni jenis orang yang tengok video kita, kemudian kita percaya, kita tengok gambar sikit kita percaya. Kerana gambar ni sekarang ni benda orang mudah je edit. Video ni satu benda yang bukan susah sangat pun nak edit. Orang nak buat berita penipuan ni sekelip mata je tahu. Orang sekarang ada kepakaran macam-macam lah. Dulu susah nak buat begini, sekarang ni kepakaran macam-macam. Sebab tu kalau tuan-tuan terima satu berita, tuan-tuan kena check dulu, sah betul, barulah tuan-tuan boleh share pada orang lain. Barulah tuan-tuan boleh tentukan. Kadang-kadang kalau benda tu tak ada kaitan dengan kita, lebih baik kita berlepas tangan. Kerana kita tak tahu siapa yang kat situ yang betul, siapa kat situ yang salah. Kerana media ni tuan-tuan, dia boleh manipulate, dia boleh potong sekera ayat, dia boleh ambil kenyataan-kenyataan separuh-separuh dan menyebabkan orang yang sepatutnya betul kita nampak macam salah orang tu. Kenapa? Kerana fitnah yang berlaku hari ni, ni zaman hari ni. Ni benda ni realiti hari ni tuan-tuan. Tuan-tuan boleh nampak. Kemudian orang yang dipercayai dia anggap pengkhianat, dan orang pengkhianat dipercayai. Orang yang betul kita anggap dia khianat, dan orang khianat kita anggap dia betul. Dan orang yang kecil lagi hina pandai berbicara. Fitnah akhir zaman adalah orang-orang yang begini, yang menyebarkan fitnah ni, dia pandai bercakap. Hari ini orang yang pandai bercakap, dia akan mudah mendapat kepercayaan orang. Memang betul begitu tuan-tuan. Memang lumrah manusia ni, siapa yang pandai berbicara, dia akan mudah untuk tarik pengikut. Siapa yang pandai berbicara, dia akan mudah tarik pengikut. Sama ada berbicara itu dari sudut dia pandai. Kalau pada zaman Arab Jahiliah dulu, mereka ni orang yang pandai bersyair, dia akan jadi media pada zaman tu. Siapa yang pandai syair, yang pandai guna bahasa-bahasa yang indah ni, orang ramai akan duduk dengan dia, orang akan sanjung. Daripada dulu. Zaman sekarang juga begitu. Orang yang pandai bercakap akan dianggap, oh nampak macam pandai ni kerana pandai bercakap. Tidak juga begitu tuan-tuan. Tak semestinya orang pandai bercakap ni dia pandai. Kerana kuasa bercakap ni tadi. Bercakap ni ulama sebut dia adalah seperti sihir yang boleh menyebabkan orang ikut dia. Orang yang pandai bercakap, tuan-tuan tengok orang jual barang tuan-tuan. Orang jual barang, dia pandai bercakap. Memang jadi kewajipan untuk orang jual barang, dia kena pandai bercakap. Kerana kalau dia tak pandai bercakap, orang takkan beli barang dia. Kadang-kadang orang jual obat dekat pasar malam je kan. Kita ni jalan nak cari sayur apa semua. Bila dengar dia jual obat tu, kita pun terberhenti dengar. Apa benda dia jual ni kadang-kadang. Dia tengok dia buat apa dia. Kita pun jadi buang masa kat situ. Kenapa? Kerana dia pandai bercakap. Dia tengok orang jual-jual barang dekat TV, orang jual-jual barang seorang lain, mereka pandai bercakap. Kenapa? Cakap ni dia pandai untuk narik perhatian orang. Antara tuan-tuan tengok dalam sejarah, tuan-tuan tengok Adolf Hitler. Hitler ni asalnya sekolah pun tak habis tuan-tuan. Hitler, dia waktu Perang Dunia Pertama, dia cuma jadi korporal je Perang Dunia Pertama. Kemudian dia orang-orang yang biasa saja. Tapi dia ni orang yang berlatih bercakap. Tuan-tuan tengok Hitler bercakap dengan tangan dia, dengan gaya dia apa semua, dia berlatih dekat depan cermin dia berlatih. Tuan-tuan tengok, akhirnya daripada orang biasa yang sekolah pun tak habis, yang tak layak untuk masuk universiti pada waktu tu, yang pada Perang Dunia Pertama dia cuma korporal biasa, Perang Dunia Kedua tuan-tuan, jadi orang yang hampir-hampir tawan seluruh Eropah tuan-tuan. Kenapa? Kerana kepandaian dia bercakap.
Dan di akhir zaman Nabi SAW sebut bahawa orang-orang yang khianat, yang hina, yang teruk ni tadi, mereka pandai bercakap. Dan bila pandai bercakap, dia akan menyesatkan orang-orang lain nanti. Bila pandai bercakap, dia akan mempermainkan fikiran kita. Sebab itulah tuan-tuan, ni fitnah akhir zaman. Ya, tuan-tuan kena berhati. Hari ni ramai orang yang semua orang kadang-kadang cuba nak bercakap. Kita tengok kadang-kadang semua orang cuba buat video masing-masing, ulah video tertentu, ulah video tertentu. Kadang benda tu bukan kepakaran dia pun, ataupun bukan dalam bidang pengetahuan dia pun. Tapi kerana dia ni somebody, seorang selebriti ataupun orang terkenal, walaupun dia cakap tu salah, menyebabkan orang kadang-kadang ikut dia. Kenapa? Kerana orang nampak dia ni pandai bercakap, dia ni adalah somebody. Padahal bukan bidang dia, bukan kepakaran dia. Termasuklah ada orang yang kadang-kadang setengah selebriti, dia berhijrah bagus, tak ada masalah, dia berhijrah bagus. Cuma benda yang disebut tu, kadang-kadang dia sendiri pun tak berapa faham benda-benda tu kan. Benda-benda berkaitan dengan fiqh, benda-benda ni lepaskan pada para ulama' dan ustaz, bukan bidang dia. Dia sebut tentang perkara-perkara yang boleh mendekatkan orang berhijrah, dekat dengan Allah, jalan Allah SWT cukup. Tapi dia tak perlu hurai benda-benda yang berat kerana bukan kepakaran dia. Dan akhirnya bila dihurai, menyebabkan berlaku kekeliruan dalam masyarakat. Ni jadi perkara yang berlaku dalam masyarakat kita pada hari ini. Tapi itu bukanlah ruwaibidah yang Nabi SAW sebut. Kerana ruwaibidah yang Nabi SAW sebut ini adalah suatu fitnah yang dahsyat. Yang sebelum ruwaibidah ni ada dua fitnah. Yang pertamanya adalah fitnah yang saya lupa, kedua, kemudian yang ketiga tu ruwaibidah. Yang terakhir sekali barulah datang fitnah Dajjal nanti. Baik, wallahu alam. InsyaAllah kita jumpa pada bulan hadapan. Saya mohon maaf jika ada salah silap dan sebagainya. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.